Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai murid-murid, saya Cikgu Abdul Ghani bin Jalil, guru Bahasa Melayu anda untuk hari ini. Baiklah, sekarang marilah kita lihat sama-sama gambar yang dipaparkan di sebelah kanan cikgu. Apakah perasaan anda apabila anda melihat gambar tersebut? Adakah anda berasa takut, bimbang, sedih atau gembira? Cuba anda bayangkan, mereka ini merupakan ahli keluarga anda. Ayuh kita lihat gambar seterusnya yang dipaparkan di sebelah kiri cikgu. Gambar apa yang anda lihat? Ya, betul. Gambar ini menunjukkan langkah-langkah meningkatkan keselamatan jalan raya. Maka topik kita pada hari ini ialah menulis rumusan dan menjawab soalan bahagian 2A, iaitu bahagian petikan umum Bahasa Melayu SPM Kertas 2. Manakala objektif pembelajaran pada hari ini ialah 1. Mengenal pasti 6 isi tersurat dalam petikan dengan tepat. 2. Mengenal pasti 2 isi tersirat. 3. Menulis rumusan yang lengkap. 4. Menjawab 3 soalan pemahaman berdasarkan petikan rumusan. Adakah anda masih ingat bagaimana menulis rumusan bagi sesebuah petikan? Soalan rumusan mempunyai 30 markah dan 9 markah bahagian petikan umum. Wow, banyak! Anda kena pastikan yang anda dapat markah yang tinggi untuk bahagian ini. Untuk mendapat markah yang tinggi, anda perlu menguasai teknik menulisan rumusan yang baik. Jom kita buat latihan. Baca petikan di bawah dengan teliti. Kemudian buat satu rumusan tentang langkah-langkah meningkatkan keselamatan jalan raya dan kesan-kesan kemalangan jalan raya kepada negara. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Secara umumnya, terdapat pelbagai punca yang menyebabkan kemalangan jalan raya berlaku pada masa ini. Faktor yang utama ialah kecuaian manusia itu sendiri. Sikap yang terlalu memandang ringan isu keselamatan diri mengakibatkan kemalangan jalan raya. Selain itu, keganasan jalan raya juga sering menyebabkan kemalangan. Sebagai contoh, pada 9 April 2003, di Gelam Patah, seorang pemuda telah diserang dengan pisau seni lukis kerana beliau nyaris melanggar orang yang berkenaan. Pemandu yang memandu secara terburu-buru kerana mempunyai sikap ingin menunjuk-nunjuk kehebatan memandu juga menjadi punca berlakunya kemalangan. Oleh itu, semua pihak perlulah meningkatkan keselamatan jalan raya di negara kita. Terdapat beberapa cara yang efektif untuk meningkatkan keselamatan jalan raya. Keselamatan jalan raya boleh ditingkatkan dengan pihak kerajaan memasang lebih banyak kamera pengesan had laju di jalan raya yang sering berlakunya kemalangan. Dengan cara ini, para pemandu di Malaysia akan lebih berhati-hati di jalan raya. Dalam pada itu, pengguna jalan raya perlulah mematuhi had laju yang telah ditetapkan di sesuatu kawasan itu. Hal ini penting bagi memastikan keselamatan diri dan pengguna jalan raya yang lain terjamin. Selain itu, para pengguna jalan raya perlulah memastikan kenderaan mereka dapat berfungsi dan berada dalam keadaan yang baik sebelum memulakan perjalanan. Sebagai contoh, mereka perlu memastikan lampu kenderaan berfungsi agar tidak berlaku sebarang masalah semasa dalam perjalanan.
Langkah yang mudah dipraktikkan ini dapat menjamin keselamatan pengguna. Bak kata peribahasa Melayu, sediakan payung sebelum hujan. Seterusnya, Jabatan Kerja Raya JKR perlulah membuat lebih banyak rondaan di semua jalan untuk mengenal pasti jalan yang mengalami kerosakan dan kawasan yang berisiko tinggi. Dengan berbuat demikian, jalan yang rosak dapat dibaiki dengan kadar segera sekaligus dapat mempertingkatkan keselamatan jalan raya serta mengurangkan risiko kemalangan. JKR juga perlu meletakkan lebih banyak papan tanda khas di kawasan berbahaya seperti gaul dan curam. Hal ini penting memastikan pengguna sedar tentang peringatan yang diberi. Para pengguna juga perlu memandu di jalan raya secara berhemah dan mengelakkan memandu dengan tergesa-gesa. Sesungguhnya, keselamatan ketika berada di atas jalan raya tidak boleh sama sekali diambil ringan kerana perkara ini melibatkan nyawa. Jangan bersikap sudah terhantuk baru tengadah. Kemalangan jalan raya boleh berlaku pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Walau bagaimanapun, kemalangan jalan raya boleh dielakkan dengan wujudnya kerjasama daripada pelbagai pihak, ibarat aur dengan tebing. Setiap pihak bertanggungjawab melaksanakan usaha-usaha tersebut dengan bersungguh-sungguh. Dipetik dan diubahsuaikan daripada lebuh raya berdarah, bagaimanakah mengatasinya oleh Nurdini Maisa, Dewan Siswa, Mei 2015. Untuk memperoleh markah yang tinggi, anda perlu tahu proses menulis rumusan pada setiap bahagian perenggan. Ayo kita mulakan proses menulis perenggan bahagian pendahuluan dahulu. Pertama, anda perlu membaca arahan soalan. Kemudian, rujuk tugasan pertama soalan. Tukarkan kata kunci dalam tugasan pertama soalan. Perkataan pertama selepas tentang dengan perkataan yang sinonim. Contoh, baca petikan di bawah dengan teliti. Kemudian, buat satu rumusan tentang langkah-langkah meningkatkan keselamatan jalan raya dan kesan-kesan kemalangan jalan raya kepada negara. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Manakala untuk tugasan kedua, salin tugasan bulat-bulat. Anda boleh menulis perenggan pendahuluan rumusan sebegini. Rumusan ini membincangkan usaha-usaha meningkatkan keselamatan jalan raya dan kesan-kesan kemalangan jalan raya kepada negara. Ayo kita beralih ke elemen perenggan isi tersurat. Perenggan isi tersurat 2 hingga 12 markah. Rujuk tugasan 1, kekalkan. Cari isi-isi dalam petikan 6 hingga 8 isi. Gabungkan isi-isi tersurat dengan meletakkan subjek pihak di depan ayat. Untuk mengesan isi-isi tersurat, kenal pasti perkataan-perkataan dalam petikan yang ada kaitan dengan arahan soalan tugasan pertama. Contohnya, langkah, hendaklah, perlu, mesti, harus, wajar, boleh, sepatutnya. Seterusnya, selepas penanda wacana, seperti selain itu, di samping itu, oleh itu, sehubungan dengan itu, seterusnya, juga, pula, dan lain-lain lagi. Jom kita lihat isi-isi tersurat yang telah dikenal pasti. 1. Pihak kerajaan memasang lebih banyak kamera pengesan had laju. 2. Pengguna jalan raya perlulah mematuhi had laju yang telah ditetapkan. 3.
para pengguna jalan raya perlulah memastikan kenderaan mereka dapat berfungsi dan berada dalam keadaan yang baik. 4. Jabatan Kerja Raya JKR perlulah membuat lebih banyak rondaan di semua jalan. 5. JKR juga perlu meletakkan lebih banyak papan tanda khas di kawasan berbahaya. 6. Para pengguna juga perlu memandu di jalan raya secara berhemah. 7. Mengelakkan memandu dengan tergesa-gesa. Anda boleh menulis perenggan isi tersurat sebegini. Pesanan buat anda semua, penggunaan penanda wacana dalam perenggan isi tersurat memadai 2 sahaja. Anda tidak perlu menggunakan penanda wacana pada setiap permulaan isi tersurat. Memadailah dengan menggunakan 2 penanda wacana sahaja. Contohnya, selain itu dan di samping itu. Seterusnya, kita beralih pula kepada menulis perenggan isi tersirat. Perenggan isi tersirat 4 markah. Rujuk tugasan kedua. Isi-isi tersirat tiada dalam petikan. Fikir sendiri dan kaitkan dengan isi tersurat. Cukup 2 isi. Tugasan kedua merupakan tugasan yang berbentuk kebat, iaitu kemahiran berfikir aras tinggi. Contoh, kesan-kesan kemalangan jalan raya kepada negara ialah kehilangan tenaga kerja, menanggung kos membaik pulih kerosakan jalan raya. Pesanan untuk semua, dalam perenggan isi tersirat tidak perlu menggunakan penanda wacana. Ayo, akhir sekali teknik menulis perenggan kesimpulan. Perenggan kesimpulan 2 markah. Masukkan 5 elemen untuk menghasilkan kesimpulan yang lengkap dalam 1 ayat saja. 5 elemen yang dimaksudkan ialah: 1. Pihak yang terlibat. 2. Kata bantu ditambah dengan. 3. Tema. 4. Kata hubung pencangan. 5. Harapan daripada cadangan. Contoh perenggan kesimpulan. Kita telah menyelesaikan penulisan rumusan. Jom kita lihat rumusan yang lengkap. Baiklah semua, tarik nafas dalam-dalam dan hembus, tenangkan fikiran anda. Selepas ini kita akan teruskan dengan soalan pemahaman pula. 3 soalan yang akan dikemukakan dalam bahagian ini. Pertama, memberi masuk rangkai kata atau perkataan. Kedua, menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan. Ketiga, soalan kemahiran berfikir. Sudah bersedia semua? Jom kita mulakan.
Berdasarkan petikan soalan 1, jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Soalan 1. Berikan maksud rangkai kata dapat berfungsi. 2 markah. Untuk soalan ini, anda hanya perlu menukarkan 2 perkataan yang berhuruf condong sahaja. Dapat, mampu, berfungsi, bertugas. Jawapannya ialah sebegini. Maksud rangkai kata dapat berfungsi adalah mampu bertugas. 2 markah. Mudah bukan? Soalan kedua. Pengarang ada menyatakan beberapa punca berlakunya kemalangan jalan raya. Apakah punca-punca tersebut? 3 markah. Jawapan ini sepatutnya ada dalam petikan rumusan. Anda boleh merujuk dalam perenggan pertama dalam petikan. Jawapan: punca-punca berlakunya kemalangan jalan raya adalah kecuaian manusia itu sendiri dan keganasan jalan raya. Selain itu, memandu secara terburu-buru. 3 markah. Soalan ketiga. Kesedaran tentang kepentingan menjaga keselamatan jalan raya masih berada pada tahap yang rendah dalam kalangan rakyat Malaysia. Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk menimbulkan kesedaran tentang keselamatan jalan raya dalam kalangan rakyat Malaysia? 4 markah. Okey, ini ialah jawapan kemahiran berfikir. Ingat, jawapan ini tidak ada dalam petikan. Anda perlu memberi pendapat sendiri. Jawapan anda mestilah logik, rasional dan matang. Pastikan tiada kesalahan tata bahasa dan ejaan. Sudah bersedia untuk melihat jawapan? 1. Kerajaan mengadakan kempen keselamatan jalan raya. 2. Media massa menyiarkan kejadian kemalangan jalan raya. 3. Selain itu, pihak sekolah mengadakan kelab keselamatan jalan raya. 4. Pihak NGO memberikan kesedaran keselamatan jalan raya. Jawapan penuh. Anda mestilah menulis dengan jawapan yang lengkap dan gunakan penanda wacana yang sesuai. Ingat, dalam kehidupan tidak ada kegagalan, hanya keputusan dan carilah solusi. Sekian, terima kasih dan selamat belajar.